Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk kelas matematik 6 Itkon, hari ni kita belajar unit 10, nisbah dan kadaran. Okey, kita akan gunakan buku aktiviti muka surat 102 hingga 107. Okey, standard pembelajaran hari ni 10.1 mewakilkan nisbah dua kuantiti dalam bentuk A kepada B atau A per B yang melibatkan bahagian kepada bahagian, bahagian kepada keseluruhan, keseluruhan kepada bahagian. Okey, tajuk ni kita dah belajar sebelum ni. Hari ni kita akan buat latihan. Tengok muka surat 102 soalan nombor 1. Okey, dia bagi 1 titik bertindih 6. Okey, macam mana kita nak sebut nisbah ni? Kita tulis dalam perkataan nisbah 1 kepada 6. Okey, mesti wajib tulis nisbah. Okey, nisbah 1 kepada. Okey, titik bertindih dia jadi kepada 6. Okey, soalan nombor 2. Dia bagi perkataan nisbah 3 kepada 2. Okey, macam mana nak tulis dalam nisbah? Okey, 3 titik bertindih 2. Okey, tulis yang nombor yang disebut dahulu. Yang pertama sekali ni. Okey, soalan nombor 3. Dia bagi 3 titik bertindih 8. Macam mana nak sebut? Macam mana nak tulis dalam perkataan? Okey, nisbah 3 kepada 8. Okey, mesti tulis nisbah. Nisbah 3 kepada 8. Okey, untuk soalan nombor 4, 5 dan 6, kamu jawab sendiri. Kita terus tengok muka surat 103. Okey, berdasarkan rajah yang diberi, nyatakan nisbah dalam bentuk A kepada B ataupun A per B. Okey. Dalam gambar rajah ni ada, kita kira ada berapa petak dalam ni? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 4 darab 5, 20. Jadi dalam ni ada 20 petak kecil. Okey. Tengok soalan A, petak berwarna kepada petak tidak berwarna. Okey, kira petak berwarna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, ada 7 petak berwarna. Okey, tadi ada 20 petak semua dalam ni kan? Okey, bila kita nak cari yang tidak berwarna, kita tolak je. 20 tolak dengan 7 yang berwarna tu, dia akan dapat 13. Okey, macam mana nak tulis dalam nisbah? 7 kepada 13. Okey, kalau dalam pecahan, 7 per 13. Okey, yang mana disebut dahulu tu, tulis dekat atas, perkan dengan yang kemudian yang disebut tu. Okey, tengok B pula. Petak berwarna kepada keseluruhan petak. Okey, petak berwarna tadi kita dapat 7. Seluruh petak tadi kita dah kira dapat 20. Jadi, kena tulis nisbah 7 kepada 20. Okey, kalau dalam pecahan, dia akan jadi 7 per 20. Okey, tengok soalan C pula. Keseluruhan petak kepada petak tidak berwarna. Keseluruhan petak, kita dapat 20 petak tadi kan? Okey, kepada petak tidak berwarna. Tidak berwarna kita dapat 13. Okey, dia akan jadi nisbah 20 kepada 13. Ataupun dalam pecahan 20 per 13. Okey, soalan nombor 2 yang ada gambar manggis dengan strawberry tu, itu kamu jawab sendiri. Tengok muka surat 104. Okey, dia ada bagi gambar bentuk. Okey, rajah di bawah menunjukkan bentuk-bentuk yang berlainan. Okey, kamu perlu bulatkan jawapan yang betul. Soalan nombor 1, nisbah bulatan kepada segitiga. Okey, kira bulatan dahulu. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, bulatan ada 5. Segitiga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, nak tulis nisbah yang betul ialah 5 kepada 7. Okey, soalan nombor 2.
nisbah segi 4 kepada bulatan ialah, okay, segi 4 kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Segi 4 ada 9. Kepada bulatan tadi kita dapat 5 kan. Jadi nisbah dia ialah 9 kepada 5. Okay, soalan nombor 3. Nisbah segitiga kepada keseluruhan bentuk. Segitiga. Kita dapat berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Segitiga ada 7. Kepada keseluruhan bentuk. Okey, seluruh bentuk. Kita kira semua bentuk ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Okey. Tapi kat sini tak ada 7 dengan 21 kan? Jadi, kita boleh kecilkan pecahan ni. Okey. Segitiga tu 7 per dengan 21. Okey. Sifir apa ada 7 dengan 21? Sifir 7. Jadi, bahagi dengan 7, bahagi dengan 7. Kamu akan dapat 1 per 3. Jadi, kalau tulis dalam nisbah cara macam ni, dia akan jadi 1 kepada 3. Ini jawapan dia. Okay, muka surat 105. Soalan nombor 1. Rashid mempunyai 8 ekor ayam. 6 ekor daripadanya ialah ayam betina dan selebihnya ialah ayam jantan. Okay, soalan dia. Soalan A. Apakah nisbah ayam betina kepada ayam jantan? Okey, ayam betina tadi kita dapat 6. Kan? Ni 6. Ayam betina. Selebihnya ialah ayam jantan. Okey, tadi ada 8 ekor ayam. Maksudnya, betina campur dengan jantan dapat 8 ekor. So, macam mana nak cari jantan? Kita kena tolak. 8 tolak dengan 6, kita akan dapat 2. 2 ni ialah ayam jantan. Okey, macam mana nak tulis nisbah dia? 6 kepada 2. Soalan B pula. Apakah nisbah ayam jantan kepada keseluruhan? Okey, ayam jantan tadi kita dapat 2 kan? Keseluruhan tu maksudnya betina campur dengan jantan, kamu akan dapat 8 ekor. Jadi macam mana nak tulis nisbah dia? 2 kepada 8. Okey. Boleh kecilkan tak nisbah ni? Okey, kamu ada 2 pilihan. Kamu tak nak kecilkan nisbah ni pun boleh. Kamu nak kecilkan pun boleh. Okey. Kalau nak kecilkan, okey, lepas kamu dapat 2 kepada 8. Okey, sifir apa ada 2 dengan 8? Sifir 2. Jadi 2 bahagi 2 1, 8 bahagi 2 4. Dia akan jadi 1 kepada 4. Okey, ada 2 jawapan kamu boleh pilih. 2 kepada 8 ataupun 1 kepada 4. Okey, soalan C pula. Apakah nisbah keseluruhan kepada ayam betina? Okey, keseluruhan. Keseluruhan tadi ada 8 ekor ayam. Ayam betina ada 6. Okey. Okey, dia akan jadi 8 kepada 6. Okey, kamu nak kecilkan pun boleh. Okey, sifir apa ada 8 dan 6. Sifir 2. So, 8 bahagi 2, kamu dapat 4. 6 bahagi 2, kamu akan dapat 3. Jadi, dia akan jadi 4 kepada 3. Okey, ada 2 jawapan. 8 kepada 6 ataupun 4 kepada 3. Okey, Soalan nombor 2, yang pasal Pak Ahmad yang belik 7 ekor lembu dan 3 ekor kambing tu, itu kamu jawab sendiri. Terus tengok muka surat 106. Okay, rajah di bawah menunjukkan jisim 2 jenis buah pada alat penimbang. Okay, ada buah rambutan dengan buah nanas. Okay, soalan minta nyatakan nisbah jisim rambutan kepada jisim nanas. Okey, jisim rambutan dulu. Okey, kalau kat alat penimbang rambutan ni, dia guna unit gram.
Okey. Alat penimbang nanas ni dia guna unit kilogram. Okey. Dalam nisbah kamu tak perlu tulis unit. Okey. Macam mana? Okey, kita keluarkan dulu berat rambutan ni. Kita guna 600 gram. 600 gram ni berat rambutan. Okey, 600 gram berat rambutan. Lepas tu 4 kilogram ni ialah berat nanas. Okey. Ingat dalam nisbah tak boleh tulis unit. Okey, sebelum tu kamu kena samakan unit dia dulu. Kita guna unit gram. Okey. Unit gram senang nak potong sifar tu. Dia akan jadi okey. 600 gram. Okey, 4 kilogram dia akan jadi 4 kilogram. Dia darab dengan 1000 kan. Kita tukar unit, 4 darab 1000 dia jadi 4000 gram. Okey, sekarang hilangkan unit tu. Okey, hilangkan unit tu. Dia akan jadi 600 kepada 4000. Okey, lepas tu kita boleh kecilkan nisbah ni. Okey, sini potong sifar 2, sini boleh potong 2 sifar saja. Dia akan tinggal 6 kepada 40. Okey, kita boleh kecilkan lagi. Sifar apa ada 6 dengan 40? Sifar 2. Jadi 6 bahagi 2, 3. 40 bahagi 2 dia akan jadi 20. So, jawapan akhir dia ialah 3 kepada 20. Okey. Soalan nombor 2, nyatakan nisbah jisim nanas kepada jumlah jisim rambutan dan nanas. Okey, jisim nanas kamu dapat 4 kilogram. Jisim nanas rambutan campur nanas kamu akan dapat 4.6 kilogram. Okey, kita tukarkan dia kepada gram. Okey, senang kita nak potong sifar. Okey, tukar kepada unit gram, dia akan jadi 4000 gram dengan 4600 gram. Okey. Hilangkan unit dia. Gram tu kita buang. Okey. Dalam nisbah tak boleh tulis unit. Okey, RM pun tak boleh, kilogram ke liter ke sentimeter ke meter, kilometer pun tak boleh tulis. Okey. Jadi, kat sini kita dah tukar gram. Sini kita boleh potong 2 sifar. Sini boleh potong 2 saja sifar. Dia akan tinggal 40 kepada 46. Okey, sifar apa ada 40 dan 46? Sifar 2. Jadi 40 bahagi 2 kamu akan dapat 20. 46 bahagi 2 kamu akan dapat 23. Jawapan akhir dia ialah 20 kepada 23. Okey, soalan nombor 3. Nyatakan nisbah jumlah jisim rambutan dan nanas kepada jisim rambutan. Okey, jumlah jisim rambutan dan nanas tadi kita dapat 4.6 kilogram. Lepas tu jisim rambutan tadi kita dapat 600 gram kan. Bila tukar kepada kilogram dia jadi 0.6 kilogram. Okey, kita tukar jadi unit gram. Dia akan jadi 4600 gram kepada 600 gram. Okey, kita boleh potong 2 sifar kat sini, potong 2 sifar kat sini. Dia tinggal 46 kepada 6. Kita boleh kecilkan nisbah ni. Sifar apa ada 46 dengan 6? Sifar 2. 46 bahagi 2 dia dapat 23. 6 bahagi 2 kita dapat 3. Jawapan akhir dia ialah 23 kepada 3. Tengok muka surat 107, soalan penyelesaian masalah. Nombor 1. Rajah 1 menunjukkan air di dalam 2 buah bekas. Okey, ada bekas P dengan bekas Q. Nisbah isi padu air di dalam bekas P kepada isi padu air di dalam bekas Q ialah 4 kepada 3. Hitung dalam ml isi padu air di dalam bekas Q. Okey, sekarang ni bekas P dibagi tahu ada 720 ml. Tapi bekas Q dia tak bagi tahu berapa ml. Yang ni yang kita kena cari. Okey, tapi nisbah dia bagi tahu dah. Okey. Nisbah P kepada Q ialah 4 kepada 3. Okey. 4 kepada 3. Jadi, hitung dalam ml isi padu air di dalam bekas Q. Okey, bekas Q kita dapat 3 unit.
Okey, kita nak cari bekas Q. Jadi kita letak 3 perkan dengan 4. Okey. Kita nak cari bekas Q. Bekas Q 3 unit. Jadi 3 tu kita letak atas sebagai pengangka. Perkan dengan 4. 4 ni sebagai penyebut. Okey. Lepas tu kita nak cari, kita kena darab dengan 720 ml. Okey, macam biasa, macam pecah daripada bawah, kita buat apa? Bawah bahagi atas darab. Jadi 720 bahagi dengan 4. Okey, bagi macam biasa, 1 darab 4, 4. 7 tolak 4, 3. Turun 2, jadi 32. Ambil 8, 8 darab 4, 32. Okey, 2 tolak 2, titik. Okey, lepas tu turun sifar. Sifar. Okey. Jadi 720 bahagi dengan 4, kita dapat 180. 180 ni pula darab dengan 3. 180 ml darab dengan 3. Sifar darab 3, sifar. 8 darab 3, 24. 2 bagi ke 1. 1 darab 3, 3. 3 tambah 2, 5. Okey, mesti ada unit ya. Jadi bekas Q ada 540 ml. Ini jawapan dia. Okey, soalan nombor 2 pula. Nisbah bilangan guli merah kepada bilangan guli putih dalam sebuah kotak ialah 3:2. Jumlah guli dalam kotak itu ialah 80 biji. Berapakah bilangan guli merah dalam kotak? Okey. Kita nak cari guli merah. Guli merah ada 3 unit. Okey, letak 3 tu sebagai pengangka sebab kita nak cari guli merah. Okey, jumlah guli. Okey, sekarang ni 3 perkan dengan 3 tambah 2 ada 5 unit. Okey. Lepas tu jumlah guli semua tu ada 80 biji. Darab dengan 80. Jadi macam biasa bawah kita buat bahagi. Bahagi dengan 5. Kita ambil 1 darab 5, 5. 8 tolak 5, 3. Turunkan sifar jadi 30. Ambil 6, 6 darab 5, 30. Okay, jadi 80 bahagi 5, 16. 16 dengan 3, kita kena darab. 6 darab 3, 18. 1 darab 3, 3. 3 tambah 1, 4. Jadi, guli merah ada 48 biji. Okey, soalan nombor 3. Nisbah harga sebuah jam tangan kepada harga sebuah kamera ialah 3:5. Harga sebuah jam tangan ialah RM615. Berapakah jumlah harga 2 buah kamera? Okey, sekarang ni kita cari dulu 1 unit berapa RM. Okay, harga sebuah jam tangan 3:5. Okey, 3 ni jam tangan. RM RM615 kepada tak tahu berapa ringgit. Okey, sekarang ni kita cari dulu 1 unit berapa RM. Okey, jadi kalau sini 615 ni kita bahagikan dengan 3.
6. 2 darab 3, 6. Turun 1, letak sifar. 1 turun 5, jadi 15, 5. Jadi 1 unit ialah RM205. Kalau 5 unit, jadi RM205 darab dengan 5. Okey, daripada 1 nak cari banyak, kita kena darab. Okey, 5 darab 5, 25. Sifar darab 5, sifar tambah 2, 2. 2 darab 5, 10. Okey, ini harga satu buah kamera. Okey, ini harga satu buah kamera. Okay. Kan kamera kan ada 5 unit kan. Okay, satu buah kamera RM1,025. Dia tanya, berapakah jumlah bagi 2 buah kamera? Jadi, RM RM1,025 darab dengan 2. 5 darab 2, 10. 2 darab 2, 4. 4 tambah 1, 5. Sifar darab 2, sifar. 1 darab 2, 2. Jadi, jawapan akhir dia ialah RM2,050. Okey, itu saja latihan kita pada hari ini. Okey, kamu siapkan latihan dari muka surat 102 hingga 107. Okey, jika ada soalan boleh tanya terus dekat Ustazah di WhatsApp. Okey, lepas kamu siap, kamu isi borang. Okey, Ustazah maklum-alukan untuk kamu hantar gambar kerja sekolah yang kamu dah siap tu. Okey. Kita jumpa lagi untuk di kelas akan datang, insya-Allah. Okay, terima kasih kerana menonton. Bye. Assalamualaikum.